Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kitab kita pakai muka surat 9. Baca Bismillahirrahmanirrahim. وكذا يستحيل عليه تعالى ألا يكون واحدا ألا يكون قائما بنفسه بأن يكون صفة يقوم بمحل أو يحتاج إلى مخصص وكذا يستحيل عليه تعالى ألا يكون واحدا بأن يكون مركبا في ذاته أو يكون له مماثل في ذاته أو صفاته أو يكون معه في الوجود مؤثر في فعل من الأفعال. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, belah ihsan dia semata-mata masih memberikan kesempatan mewujudkan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah, nikmat besar diberi ke kita, dapat Islam sejak lahir lagi melalui Islamnya mak ayah kita. Alhamdulillah, diberi kita nikmat dengan Islam yang kita perolehi itu, boleh taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah, nikmat besar lagi Allah Ta'ala beri kita ada kesedaran nak belajar macam mana nak dapat iman di hati, macam mana boleh membenar dan mengiyakan Allah Ta'ala sebagai ilah dan mengenal Rasulullah. Alhamdulillah, syukur pada kita, pada Allah Ta'ala diberi kita ada keinginan, kehalubaan nak hidup cara Islam, nak dapat kesempurnaan pengetahuan Islam, kefahaman Islam, supaya benar-benar kita hidup ni sebagai orang Islam, benar zahir syariat Islam, benar batin kita sebagai orang mukmin, orang yang ada iman, tasdiq, yakin pada Allah Ta'ala. Dengan yakin apa sepatutnya kita kena yakin pada Allah Ta'ala, yang kita kenal siapa makhluk, siapa Allah Ta'ala. Dengan itu dapat kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan pagi ini boleh hadir untuk solat subuh berjemaah, berada pula dalam satu majlis yang sangat mulia untuk kita meneruskan bacaan daripada kitab Matan Ummul Barah ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Kata musannif rahimahullah taala, wa kadza yastahilu alaihi taala alla yakuna qa'iman bi nafsihi bi an yakuna sifatan yaqumu bil mahallin
au yahtaju ila muqassisin, asal terjemah. Dan begitu juga mustahillah atas Allah Subhanahu wa taala keadaan dia tidak berdiri sendiri, dengan keadaan dia adalah sifat yang berdiri dengan zat, dengan tempat. Tempat tu maksudnya zat lain untuk berdiri atau berhajat kepada yang menjadikannya. InsyaAllah kita nak sambung ni, nak meneruskan perbincangan mengenai sifat yang tak sepatutnya pada Allah Ta'ala. Antara apa yang disyarah oleh ulama, wajib kita mengenal Allah Ta'ala, wajib ma'rifatullah, adalah ma'rifahkan apa yang sifat wajib, apa yang wujub pada Allah Ta'ala, apa yang semestinya pada Allah Ta'ala. Begitu juga antara perkara yang wajib dalam bab ma'rifatullah ni, kita mesti kena kenal apa yang mustahil, apa yang nama istihalah, apa yang mustahil pada Allah Ta'ala. Itu bahasa Melayu lah, yang ambil bahasa Arab pun. Perkara yang tak sepatutnya pada Allah Ta'ala. Antara yang kita wajib belajar juga adalah apa yang harus pada Allah Ta'ala. Pada Allah ni mesti kita kena kenal sungguh, supaya bila kenal ni hati-hati kita akan hadir ke Allah Ta'ala, dan tak ada apa yang kita buat ni melainkan hanya paling besar sekali ingatan kita, sedaran kita, precaution kita hanya pada Allah. Siapa yang kenal Allah Ta'ala ni nak tengok tanda tak tanda dia, sejauh mana dia ingat Allah, sejauh mana dia ingat Allah, tauhid ke Allah, rujuk ke Allah, sejauh itulah tinggi iman dia pada Allah Ta'ala. Jadi kita nak semak iman kita, tengoklah sejauh mana kita boleh hati hadir ke Allah Ta'ala. Orang yang tak hati hadir langsung ke Allah Ta'ala inilah orang-orang yang kita khawatiri, na'udzubillah, orang istilahnya tak ada iman. Pasal apa? Tak pernah hadir dalam hati sanubari dia Allah. Maksud tak hadir tu, dia tak pernah sedar, tambah tak pernah belajar perkara yang berkaitan dengan ketuhanan tu, dan bagaimana kaifiat untuk mensedarkan diri kita ni dengan Allah Ta'ala. Kadang kita belajar tauhid, tapi kita tak belajar bagaimana kaifiat nak capai tauhid. Kadang kita belajar ilmu tauhid, tapi kita tak belajar bagaimana tata cara untuk latih tubi supaya benar-benar dapat merealisasikan tauhid, dapat merealisasikan tasdiq, merealisasikan iman kita, membenarkannya kita ke Allah Ta'ala ni yang dia adalah ilah. Jadi antaranya bab ilmu kena mengaji macam mana nak faham konsep ilah tu, yang Allah bila dia ilah. Ni kita nak sambung belajar apa dia, bila Allah dia ilah, tentulah dia sempurna. Antara kesempurnaan dia mestilah dia qaim binafsih. Itu kita belajar bab wajib. Tentulah bila dia qaim binafsih, mustahil bahawasanya dia tak qaim binafsih. Lawan dia lah. Kalau dia tak qaim binafsih, ada dua istilah. Apa dia? Dia qaim bimahal ataupun qaim bimukhassis. Istilah Allah kalau dia tak berdiri sendiri, dua istilah yang terlazim daripada tak berdiri sendiri. Apa dia? Allah bila tak berdiri sendiri, maksudnya dia perlu pada mahal, perlu pada tempat untuk dia berdiri, dia berada di situ. Kewujudan dia terhenti di atas, ada satu zat lain untuk wujud dia. Kalau Allah Ta'ala ni tak berdiri sendiri, yang tu yang istilah dia bi'an yakuna sifatan yakumu bil jirmi. Mustahil Allah Ta'ala ni dia hanya sifat, yang sifat ada di jirim. Mustahil. Allah bukan sifat. Itu pun kita sebut berapa kali dah. Bila sebut Allah, nama khas bagi zat. Itulah bahasa. Bahasa Arab ni antara yang kita nak faham khasnya dalam perjalanan syariat.
nak kena faham bahasa, konteks bahasa Quran, hadis Nabi bila sebut fa'alam annahu la ilaha illallah, kena yakin bahasanya tiadalah ilah melainkan Allah. Bila sebut Allah, mesti murad dia adalah zat yang bernama Allah. Itu tempat rujuk, tempat kita nak jadikan reference kan. Setiap kita sebut nama sesuatu, mestilah maksud dia adalah zat sesuatu. Jadi bila sebut la ilaha illallah, tiadalah ilah melainkan Allah, maksudnya kita nak mensabitkan ada satu zat yang sempurna, nama dia Allah. Jadi Allah nama bagi zat yang wajib wujud. Baik. Jadi asal sebut Allah ni, jangan sampai kita salah faham, kita bersangka Allah ni hanya sifat yang dia berada pada sesuatu untuk dia jadi sesuatu. Subhanallah. Fahaman ni yang memang terkeluar daripada ajaran Islam, bahkan fahaman ni fahaman Kristian. Antara fahaman mereka mengiktikadkan Allah Ta'ala ni sifat. Atau istilah mereka panggil Allah Ta'ala ni Roh Kudus. Jadi ada Tuhan Mak, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Ada yang kata tiga tu memang tiga barang. Seingatnya kalau dalam Quran sendiri orang Ta'ala sebut, dalam Kristian ni ada tiga kaul, tiga mazhab besar. Bahkan dia berpecah kepada 72 mazhab. Fahaman akidah dia sesat 72. Fahaman dia berpecah pada 72, satu betul. Fahaman pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni berpecah 73, satu betul. Bani Israel, kitab Nabi Musa pecah 71, satu betul. 70 out. Kita 73, 71, 72, 73. Nabi Isa 72 semua, satu je betul. Jadi antara fahaman tak betul Kristian ni, dia kata Tuhan ni tiga, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Mak, Tuhan Anak. Ada yang kata tiga ni sebenarnya bukan tiga, sebenarnya satu. Tapi dia berubah-ubah. Waktu keadaan asal dia Roh Kudus. Waktu Tuhan Mak ni apa? Telah menjelma ke dalam Siti Maryam. Kan jelma dalam Siti Maryam. Jadi perlu untuk ada Siti Maryam untuk dia ada. Itu yang bagi Tuhan Mak. Tuhan Mak pun pasal apa? Nak lahirkan Tuhan Anak. Apa Tuhan Anak? Nabi Isa. Jadi Tuhan telah berubah daripada Nabi Isa pergi Siti Maryam pindah kepada Nabi Isa. Nabi Isa bila mati mengikut pahaman Kristian. Apa? Dia balik pada kejadian asal dia, Roh Kudus. Orang Islam kalau faham jadi kata ya. Subhanallah. Kita alhamdulillah tak ada pahaman-pahaman rosak macam ni. Cuma ada pahaman yang masalah dia tak faham Allah Ta'ala ni sifat semata-mata. Dia faham Allah Ta'ala zat, tapi dia faham Allah Ta'ala ni ada zat berada di atas zat. Itu salah. Salah juga. Walaupun dia kata Allah Ta'ala ada di arash yang layak dengannya. Tak betul. Arash bukan layak untuk Allah Ta'ala. Arash layaknya makhluk Allah. Allah bukan, tak layak untuk arash tu tempat duduk ni. Tak layak ni bukan tak layak dia faktor adat, tak layak. Patutnya lagi besar pada arash. Tak betul juga. Tak betul juga. Jadi tak layak tu dengan makna mustahil. Mustahil pada Allah Ta'ala dia berada di arash. Mustahil. Mustahil. Siapa-siapa dengan itikad macam tu, maksudnya bangang, tak reti sungguhlah, jahil sungguhlah, semput sungguhlah, terencak akal sungguhlah. Kau gila ke apa ni? Pasal pahaman Tuhan yang sangat teruk, sangat bodoh. Dia ibarat macam kisah yang berlaku pernah kata kisah ni berlaku kat Sayyidina Umar. Bodohnya pahaman yang kata Allah ni dia duduk di arah yang layaknya, melayakkan Allah duduk di arah ni. Dia serupa macam kisah Sayyidina Umar. Dia masa sebelum datang Rasulullah bawa Islam dulu,
waktu kurma banyak, dia ambil kurma, dia tempek, buang biji, tempek, buat bentuk, buat lembaga, sembah. Baru dia sembah kepada Tuhan. Padahal buah kurma, bila lapar, jangan kopek buah kurma yang dia lekat-lekat tu. Dia konyah terus, dia rendam air lagi lembut ya. Ini pasal. Tapi apa jadi? Tuhan dia kena makan dengan dia. Tuhan dia kena makan dengan dia. Jadi sama pahaman Wahabi kat situ. Dari sudut dia mengiktikadkan benda yang tak sepatutnya. Mengatakan Allah duduk di aras yang selayak dengannya. Layak ke Allah Ta'ala ada di aras? Macam mana tak layaknya Tuhan yang disembah tu, dia yang sembah, untuk dia kopek dia makan Tuhan dia. Itu Tuhan yang selayaknya untuk jadi Tuhan. Saja saya nak tunjukkan bengapnya tu, cara berfikir tu. Sedangkan tak ada ulama kita yang syarah di atas akidah yang sahih, di atas tafsiran yang sahih, di atas pendapat yang sahih, di atas huraian yang sahih, melainkan kata yang tu adalah perkara mustahil pada Allah Ta'ala. Jadi antara mustahil pada Allah Ta'ala bahawasanya dia sifat yang berdiri di mahal. Maksudnya mustahil Allah Ta'ala dia sifat berdiri pada tempat. Maksud tempat ni zat lain untuk dia berada di situ. Macam mana pahaman Kristian tadi, saya bagi kisah situ senang. Berlaku transaksi daripada Roh Kudus, Siti Maryam, lepas tu ke Nabi Isa, lepas tu balik pada Roh Kudus. Yang ni memahamkan seolah-olah Tuhan ni sifat. Kalau bahasa mudah, kalau susah nak faham sifat tu, macam jin ya. Macam apa? Saat masuk ke orang ni, saat masuk ke orang ni, lepas tu balik pada alam jin dia. Dia faham saya kat apa? Boleh? Macam tu Tuhan. Subhanallah. Kelakarnya sebut Tuhan gitu. Orang yang tak faham bab ketuhanan ni, kita tengok sebenarnya kelakar, tapi pada dia itu adalah akidah orang yang pakar. Macam orang Yahudi, orang Hindu, kita tengok dia macam mana? Pakar ke akidah? Kelakar ke pakar? Pada dia pakar. Wahabi dia ni. Saja sebut Wahabi dia apa? Pasal Hindu, ada orang Melayu nak ikut Hindu, tu memang bengap gila kan. Ada video lah ni kan, dalam seminggu ni ada video tu sebab yang satu orang tak clean, dia cakap Tamil, kata ramai orang Islam dia berkahwin dengan orang Melayu Islam, lepas tu dia telah murtad kan, jadi Hindu. Ada yang kata yang cakap tu dia clean Indonesia, bukan ke Indonesia lah, tak kira apa pun. Dari segi ada, memang ada. Kita pun tahu mufti kita ni, Mufti Harusani kita ni dulu pun dah dedahkan, bukan saja bab Hindu, bab Kristian ni pun orang Islam yang telah dibaptiskan, itu istilah dia mana, telah berjaya dimurtadkan orang ramai. Lepas tu dimurtadkan ni bukan jadi orang biasa-biasa, jadi apa? Tak tahu. Jadi padri. Murtad tu bukan jadi orang Kristian biasa, jadi padri Kristian. Jadi muballigh Kristian. Jadi sister Kristian yang duduk dekat gereja-gereja dia. Maksudnya, level dimurtadkan tu sampai jadi cendia kawan pada pahaman mereka. Jadi kita belajar akidah, sekalipun kita tak ada rosak macam tu, tapi jaga jangan tak tahu ada orang rosak sampai tahap tu. Na'udzubillah. Jadi mustahil Allah Ta'ala ni sifat berdiri di zat. Apatah lagi, begitu juga mustahil dia dah zat tapi perlu pada arash untuk dia duduk. Subhanallah. Ya, jelas tu rasanya. Kita sebut ni atas prinsip yang dah disebut kan dalam Quran. Jadi ulama kita buat rumusan macam ni kan. Jadi kalau nak bincang dalil dia macam-macam kan? Macam-macam. Ada orang kita dah cerita macam ni, dia tetap berdalil. Kata dia, saya tetap yakin Allah di atas arasy. Firman Allah Ta'ala surah Taha misalnya ni, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa.
Orang cerita banyak kali istawa tu kat mana berada, istawa tu kat mana berada, istawa bukan mana berada. Mana benda berada tu tak layak sepatutnya untuk Allah Ta'ala. Walaupun nampak arash ni satu benda yang mulia, hebat, tapi bukan itu menunjuk dan melambangkan dan mengiktikadkan, supaya kita mengiktikadkan bahasanya hebatnya hebatnya tu dalam bentuk punya tu, duduk di arash tu hebat. Subhanallah. Hebat Allah Ta'ala ni adalah tanzihkan dia daripada apa-apa keberhajatan dia pada makhluk. Itu pun hebat. Itu pun hebat. Jadi kepala otak ni dia kena bagi betul. Pasal ada ramai manusia yang kepala otak dia, cara berfikir dia tak betul. Satu antara kita belajar ilmu tauhid ni, belajar ilmu akal dulu. Bagi kepala otak tu betul. Cara berfikir betul. Zaman ni lebih lagi, zaman orang duk hujah dengan Quran dengan hadis, dengan pendapat. Habis-habis dia kantoi dengan pendapat dia. Kalau tak dalam bab tauhid pun, misal apa dia bab pendapat ni, kalau duduk pening-pening itu tak boleh Jumaat, dia kata apa? Jumaat boleh 13 orang je. Itu pendapat lah. Itu katalah ada satu jantan kuasa tak datang, 12, sah tak sah Jumaat? Atau pendapat kata 12 boleh, 13, 12 okey lagi. 11 tak sah. 11 tak sah. Maksud apa? Tak cukup 11, tak cukup 12. Walaupun tak cukup 1. Itu dia kata pula boleh 40. Macam-macam kaul ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu musim satu kaul, satu musim satu kaul lain. Waktu sampai satu tahap ada bagi berapa? 40 orang je. Masuk yang tak kuasa atau tak masuk yang tak kuasa. Dia tak cerita syarat-syarat lain, dia cerita tu je. Allahumma salli wa sallim ala. Jadi bila dia kata cukup 40 orang boleh buat Jumaat, masjid, surau apa semua boleh. Nak cerita apa? Itu kan kata 13 atau kau kata 12, ni 40. Oh, itu fatwa lain, ni fatwa lain. Itu 12 sah. Ni okey baik. 40 ni itu satu tak cukup seorang. Sah tak sah. Oh, yang itu. Keedah kita kan sedang bila 40 tu syarat. Bila katalah sampai tahap darurat, bukan buat Jumaat gede-gede. Bukan keedah dia buat Jumaat gede-gede. Betul tak? Oh, ialah tak boleh buat. Kalau duit tak ada nak kahwin dengan orang, takkan pergi gede-gede kahwin dengan lembu. Payah nak bagi tunjuk cara berfikir yang senang kan. Boleh faham saya cakap apa? Dah tak boleh buat Jumaat yang benda besar, dah memang tak sah pasal tak ikut prosedur. Apa keedah ni? Yang Zuhur je lah. Dah tak boleh kahwin dengan orang, susah kahwin lah kan. Takkan kahwin dengan lembu. Takkan gede-gede nak buat Jumaat juga sedangkan tak cukup syarat. Boleh faham dia apa? Kau duit tak cukup kahwin lembu, dia cari keran lautan kahwin. Keran tu. Cara berfikir tak betul. Saja saya sebut, saya kasar sikit lah kan. Tujuan misal itu bagi cerdik, itu je. Orang yang cerdik ni dia punya faham betul. Senang, insya-Allah tak susah. Bukan susah pun. Pergi cari pendapat susah-susah tu, pendapat. Kalau ada pendapat pun, disiplin pendapat tu kena betul. Pasal macam mana dia orang ramalan ni kan dia orang sibuk hadis sahih. Ni hadis dhaif, ni hadis maudhu'. Pendapat pun ada sahih, ada maudhu'. Kalau ada sahih pun, dia sahih ni ada asah lagi. Yang kita duk belajar selalu yang 40 ni pendapat apa? Yang tu pendapat apa? Kalau ada hadis sebut macam ni, tu hadis apa? Ni hadis apa pula ni? Mesti kena tengok, selesaikan hadis tu. Jadi kalau atas pendapat, tu pendapat apa? Ni pendapat apa? Jadi yang tu kaul muktamad. Pendapat muktamad. Ini kaul asah. Ni rupanya dhaifnya kaul dia ambil. Kalau dhaif, kaul dhaif atal kaedah kita mazhab, mana boleh fatwa kan? Itu disiplin kita. Disiplin ulama ajar kita, disiplin ilmu tu.
Kita kalau barang original tak ada, nak beli second ori pun tak apa nak beli. Tambah beli hard local punya. Walaupun baru. Faham tak apa? Ini tak original. Nampak bukan original ni mazhab Ibn Asy'ari ini. Bukan daripada mujtahidin tu sendiri. Sikitlah. Allah. Jadi kaedah dia bila sebut Allah ni, Allah bukan zat, bukan sifat, sorry. Allah nama bagi zat yang wajib wujud. Itu takrif. Allah bukan sifat semata-mata, yang sifat berdiri di zat. Subhanallah. Kan? Satu. Dan Allah Ta'ala wa kadza yastahilu alaihi ta'ala ala yakuna wahidan aw yahtaju ila mukhassisin. Begitu juga mustahil Allah Ta'ala ni berhajat kepada yang menjadikan. Kalau Allah Ta'ala berhajat pada menjadikan, istilahnya dia tak qaim binafsih, tapi dia qaim bimukhassisihi, musahhihi. Dia berdiri sendiri dengan siapa yang mukhassisihi, siapa yang mukhassiskan dia, siapa yang menjadikan dia. Tentulah dia bukan Tuhan yang menjadikan dia Tuhan. Kalau yang menjadikan dia Tuhan tu pun macam tu juga, sebelum dia lah Tuhan. Macam tu faham Tuhan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik, mudah itu kalau ikut nak faham. Prinsip dia macam mana qaim bi nafsi ini dah mengaji boleh faham sampai kiamat. Syarah ulama macam inilah syarahan dia. Antara bahas dalam ilmu pun ini lebih kurang sekali lalu bahas dalam bab qaim bi nafsi, dua makna besar. La yakun, kalau sebut kata Allah qaim bi nafsi, mesti mustahil dia qaim bil ghair, bi zatil ghair, bi ma siwa Allah, kan? Dengan selain pada Allah Ta'ala. Dia berhajat pada makhluk, yang tu. Yang tu kalau maksud tak beri sendiri, subhanallah. Pada Allah Ta'ala, subhanallah. Subhanallah. Dia ilah. Dia ghani. Dia ghaniul mutlaq. Maksudnya terkaya, maksudnya tak hajat pada satu. Pasal apa? Pasal dia ilah, mana boleh dia mungkin hajat pada sesuatu. Yang hajat ni makhluk. Arash pun hajat ke Allah Ta'ala. Ya. Tu sipir kita tu tak faham kena perhati kan. Bab tauhid ni dia boleh jadi sesat tanpa disedari. Satu ulama kita hidup dengan penuh ada sifat keprihatinan, berjaga-jaga supaya jangan rosak akidah kan. Jaga sangat benda-benda tu, halus-halus itu, bahasa yang digunakan, etikad, supaya jangan salah apa-apa kefahaman, khasnya dalam bab ketuhanan, dalam bab etikad macam ni. Baik, jadi Allah Ta'ala mustahil, di atas kita faham mustahil bagi dia berhajat pada siapa yang menjadikan. Waktu memang siapa faham itu bengong sembuhlah. Bengong sembuhlah. Mudah taklah berera kita. Cuma di situ kalau ikut faham ada mukhassis tu, dia macam ulangan makna qadim. Allahumma salli alaihi wasallam. Macam ulangannya, tak ajak pada yang menjadikan Allah sedia, maksudnya dia memang sedia, dia tak berhajat siapa yang menjadikan dia. Dari sisi makna ada memang makna qadim di situ. Apa dia? Allah Ta'ala tak boleh berhajat pada yang menjadikan. Pasal dia lah yang menjadikan satu, takkan dia berhajat pada yang menjadikan dia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi cuma kalau bab qadim dah qadim sebut, yang ni sebut pasal apa sebut macam dua kali. Kalau ikut antara ulama dah bahas dan jawab dah pun dalam bab ni, dia kata disebut dua kali tu pasal berbeza iktibar. Kalau bab qadim nak iktibar tahu mana? Nak iktibar salbi kan? Apa dia? Tak ada permulaan pada Allah Ta'ala. Sini antara makna yang dikenaki daripada qaim bi nafsihi tu la yahtaju ila mukhassis, tak berhajat pada mukhassis. Yang ni adalah nak pandang dari sudut mustahilnya ada keberhajatan. Yang itu qadim tu, yang tu pandang pada sudut mustahilnya ada permulaan. Boleh? Faham saya sebut apa?
Satu kadang-kadang ada satu isu tu di atas lain topik boleh dihubung kait dengan dia disebabkan dia ada sesuatu untuk dihubung kait dengan bab sebelumnya, bab kaitan dengan dia sikitlah gitu. Jadi asal nak sebut makna yang kedua yang mustahil itulah, yang kata mustahil Allah Ta'ala berhajat pada mukhassis, pada siapa yang menjadikan dia. Subhanallah, subhanallah. Betul, bodoh sangatlah pahaman ni. Setahu saya, kalau orang kafir pun yang cerdik sikit lah kan. Bukan orang kafir, orang kafir, orang awam ni. Tak faham tu lah. Orang kafir yang cerdik sikit. Maksudnya dia jadi ketua, dia jadi pemimpin. Yang bila sebut kafir, contoh pun, contoh kafir yang sembah berhala rasanya. Dia sembah berhala tu, dia bukan sembah diri berhala tu. Dia pun cerdik, kata apa? Itu lah, patung lah. Kita bukan sebab patung je mah. Patung lah. Patung mau bikin apa sembah, kita pun bikin sama dia mah. Cina pandai. Kita sembah itu Tuhan olimnya. Ini patung letak depan saja mah. Kita letak depan tak? Kita lagi murni pada dia. Kita lagi murni akidah pada dia. Dia boleh dia melayakkan Tuhan yang dia nak buat mana pada anggapan dia, perut buncit dengan misai tebal, duduk macam ni. Lain agama, lain punya lukisan itu. Lukisan itu macam tu Tuhan. Jadi itu bukan betul-betulnya, itu saja kita bayang Tuhan ini macam supaya baru kita ada perasaan takut sama itu Tuhan lah. Contoh kan macam tu. Subhanallah, subhanallah. Kita tak diajarnya. Bukan macam tu kita dah ajar. Baik, kita kalau kata tak sampai tahap bodoh macam tu, itu hal. Tapi ada orang duk itikad bodoh salah. Apa ni? Allah duk tak arah. Memang bodoh. Tak ada bahasa nak sebut lah. Dalam masalah nisbahnya tu, dia qaim bi arash. Dia berdiri di arah, berada di arah, duduk di arah. Bahasa yang dipakai bersemayam di arash. Bersemayam kalau faham dengan mana duduk dan berada, bodoh gila. Salah besar. Wajib syahadah lain tu. Alhamdulillah. Baik. Jadi ada benda yang susah sikit dalam bab ni nak faham apa? Allah dia zat, nama bagi zat, bukan nama bagi sifat semata-mata, yang tiada zat untuk sifat itu sabit diri dia. Di ilmiah dia macam tu. Bahasa ni. Kadang-kadang ngaji ni dengar boleh. Kita tahu apa layak Allah Ta'ala, tapi bahasa akademik itu kita nak hafal, nak ingat, dan dirumit sikit. Sikit rumit lah sebenarnya. Orang yang ada kemahuan dia akan cari jalan, pelajar yang malas dia akan cari alasan. In which path we are? Saja tanya kita. Kita yang ada alasan ke, yang cari jalan? Bagi duduk tempat yang ada jalan, tempat yang cari jalan. Jangan cari tempat untuk bagi alasan. Dengan sebab itu kita cuai dalam belajar. Baik. Ada soalan itu. Mustahil berhajat pada mahal, mustahil berhajat pada mukhassis. Ada. Baik, kita satu je hari ni. Ringkas saja kita mengaji begini. Padahal volteh jauh jalan, masa singkat dia hilang keupayaan banyak akhir kan. Mudah tak sihat kita balik. Sambung kemudian nanti. Sambung nanti insya-Allah wa kadza yastahilu alaihi ta'ala ala yakuna wahidan. Mudah kita faham prinsip tanzih Allah Ta'ala tu yang bila sebut subhanallah ternafi pada dia, mahal lari pada dia, berada atas aras ternafi pada dia,
berhajat pada yang menjadikan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi subhanallah tu supaya satu alat perkakas untuk subhanallah, maha suci orang Taala. Nyah kan, nyah kan pahaman yang salah. Subhanallah ni saya ngaji ada guru buat misal, saya tak pernah sebut lagi rasanya. Apa dia? Subhanallah ni, lapan subhanallah ni dia nisbah nak cuci kotoran, dia lagi power daripada klorak. Contohlah, contoh. Klorak pun nisbah kotoran yang boleh tukar, boleh ditanggal dengan klorak kan. Maksudnya dia adalah satu perkataan paling power untuk mensuci, nak bersihkan Allah Ta'ala daripada tak sepatutnya. Dia adalah satu, kalau nak sebut dengan nisbah benda, benda metafizik, ada benda ni, dia satu benda yang boleh menyuci semua kotoran. Subhanallah ni apa? Satu perkataan yang boleh menyucikan apa salah faham. Subhanallah, apa pun tak layak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah ni satu ekspresi besar dia ajar oleh Allah Ta'ala, untuk kita ungkapkan perkataan tu dengan mengosongkan apa-apa yang terlintas dalam waham kita, apa bentuk persamaan yang tu menggagalkan tauhid kita. Jadi insya-Allah sambung tu wajib orang Ta'ala wahdaniyah, mustahil berbilang. Ada bab besar tu nak bincang satu, nak sambung pun saya berhenti tengah jalan. Mustahil berbilang sudut zat, sifat, af'al. Bab selalu saya sebut milik. Yang ni pun bab besar nak faham dalam bab akidah. Gagal bab sini, gagal bab lain. Gagal bab lain. Satu faham sipir ni, Allah Ta'ala akan fahamkan bermacam-macam sipir lagi yang sepatutnya kita kena faham, tapi data akidah yang betul Allah Ta'ala mudahkan kita untuk faham apa yang sepatutnya, insya-Allah. Ada lagi soalan? Baik. Ada tangguh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lana bada bi rahmatika ya arhamar rahim. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati wal muqarrabin wa sallallahu جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومثال كلماتك. اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومثال كلماتك. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل